Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Okey, kita dah masuk kepada topik yang terakhir di dalam tingkatan 1 iaitu 9.6 sumber bumi dan geologi gunaan. So, apa yang kita akan belajar hari ini? Baik, sumber bumi antaranya adalah air. Okey, terdapat dua jenis air iaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan adalah air yang dijumpai di atas permukaan bumi. Contoh dia, okay, sungai, lautan, tasik, kolam. Okay, semua itu adalah air permukaan. Kemudian, air bawah tanah atau aquifer. Okay, ini adalah air yang ditemui dari bawah tanah yang tidak menembusi kawasan batuan tidak telap air. Okay, so cikgu akan terangkan sekejap lagi ya. Okay, contohnya adalah telaga dan juga mata air. Okay, air, mata air. Okay, so telaga ni untuk dapatkan air kita kena gali dia, kita kena gunakan contohnya takal ataupun pam untuk keluarkan air. Okay, air mata air ataupun telaga artesian ini pula air dia akan mengalir keluar dengan sendiri tanpa perlu dipam. Okay, ini adalah kawasan batuan tidak telap air di mana air tidak lagi boleh masuk ke kawasan ini. Okay, ini pula adalah aquifer ataupun air bawah tanah. Ini adalah contoh telaga yang dibina dan pada bahagian permukaan bumi adalah air permukaan. Okey, apa risiko pencemaran pada air permukaan dan air bawah tanah? Antaranya adalah bahan buangan kawasan perindustrian, okay, sisa kimia. Bahan buangan kawasan perumahan ataupun sisa domestik, ini yang kita hasilkan daripada rumah kita. Baja berlebihan dan racun perosak. Okay, so ini boleh menyebabkan berlakunya pencemaran pada air permukaan. Untuk air bawah tanah pula, larut resap baja kimia dan racun serangga. Okay, baja kimia, racun serangga yang kita gunakan sebenarnya boleh meresap ke dalam tanah dan kena pada air bawah tanah. Okay, ataupun sisa bahan kimia atau industri dan domestik di tapak pelupusan sampah. Okay, juga boleh meresap ke dalam tanah dan menyebabkan pencemaran pada air bawah tanah. Okay, so ini contoh-contoh dia tadi sisa kimia daripada industri, pencemaran domestik, okay, sisa domestik daripada rumah kita, sampah sarap. Okay, dan juga penggunaan baja dan racun serangga. Okey, seterusnya adalah mineral ekonomi. Ada 3 jenis mineral ekonomi iaitu mineral logam, mineral bukan logam dan mineral nadir. Okay, kita tengok satu persatu. Mineral logam, contohnya adalah biji timah. Okay, ini adalah biji timah. Digunakan untuk menyadur tin, membuat tin aluminium dan juga memateri alat elektronik. Okay, ini timah. Bila kena pada bateri, dia akan cair. Okay, seterusnya adalah biji besi. Digunakan untuk, ini biji besi untuk apa? Untuk membina tiang, membina jambatan, membina perkakas ataupun peralatan memasak di dapur. Okay. Seterusnya adalah emas. Okay, digunakan untuk barang hiasan, untuk pergigian dan ada juga untuk perindustrian. Alat elektronik. Okay. Seterusnya, mineral bukan logam pula. Okay. Ada 2 mineral bukan logam iaitu arang batu dan petroleum. Arang batu adalah pepejal berwarna hitam. Okay. Digunakan sebagai bahan bakar bagi penjanaan tenaga elektrik. Okay, ini adalah salah satu contoh kawasan penjanaan tenaga oleh TNB di negara kita menggunakan arang batu. Bagaimana arang batu terbentuk? Jika kamu masih ingat, cikgu pernah ceritakan tentang zaman karbon di mana banyak tumbuhan yang mati secara semula jadi. So, tumbuhan-tumbuhan ini akan tertimbus di bawah lapisan enapan atau lumpur. Okay. Makin lama, makin dalam dia tertimbus dan akibat tekanan dan suhu yang tinggi, maka fosil tumbuhan ini tadi akan bertukar perlahan-lahan menjadi arang batu. Okay, tumbuhan mati tertimbus
Dan kemudian disebabkan oleh tekanan dan juga suhu yang tinggi, perlahan-lahan ia akan bertukar menjadi arang batu. Okey, seterusnya ialah petroleum. Petroleum ialah minyak mentah berwarna hitam. Juga digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan kenderaan dan pelincir. Ni yang kita duk isi minyak kereta, minyak motor tu kan. Dan juga pelincir tu. Itu sebenarnya berasal daripada petroleum. Okey, pembentukan petroleum. Okey, sisa hidupan daratan dan lautan. Kehidupan maksudnya tumbuhan dan juga haiwan dan juga serangga ataupun hidupanlah benda hidup. Okey, kalau macam arang batu tadi berasal daripada tumbuhan sahaja. Okey, so sisa hidupan daratan dan lautan apabila mati dia akan tertimbus di bawah tanah dan dasar laut. Selepas jutaan tahun, sisa ini akan tertanam semakin jauh ke dalam bumi di bawah lapisan batu dan lumpur. Okey, disebabkan oleh penguraian ataupun perebutan oleh bakteria di bawah suhu dan tekanan tinggi, maka terhasillah petroleum dan gas asli. Okey, yang bawah ni dia jadi petroleum, yang sebelah atas ni adalah gas asli. Okey, kita tengok haiwan dan tumbuhan daripada daratan dan juga lautan apabila mati dia akan tertimbus di dalam tanah atau dasar lautan. Setelah berjuta-juta tahun ia akan tertimbus semakin dalam di bawah lumpur dan juga batuan. Okey, kemudiannya disebabkan oleh proses penguraian oleh bakteria, maka terhasillah petroleum dan juga gas asli. Okay, juga di bawah suhu dan tekanan yang tinggi. Baik, yang ketiga adalah mineral nadir. Okay, so kalau kamu masih ingat, ini adalah jadual berkala unsur. Jadi 1, 2, 3, okay, dan juga yang bawah ini 17 unsur nadir bumi. Jadi mineral nadir sama ada salah satu daripada unsur nadir ini ataupun gabungan beberapa unsur nadir. Mineral nadir dia sangat unik, jadi boleh digunakan dalam teknologi moden. Contohnya untuk membina komputer riba, DVD, okay, alat komunikasi dan lain-lain lagi lah. Okey, dan yang terakhir adalah proses hidroterma. Okey, proses hidroterma. Okay, nampak ni wap panas keluar dari bawah tanah. Okey. Okey, kalau kat dalam mantel kita ada magma. So, ada bahagian yang mana magma ini boleh naik lebih tinggi. Jadi, aquifer, air bawah tanah tadi akan dipanaskan. Kita akan bina telaga di kawasan tersebut. Jadi, air panas tersebut akan disalur ke telaga. Kemudian, apabila air panas itu telah disalur ke telaga, dia akan menghasilkan steam. Di mana steam panas ini dia akan digunakan untuk memutarkan turbin yang boleh menjana tenaga elektrik. Okay. Steam panas digunakan untuk menggerakkan turbin dan menjana tenaga elektrik. Okay, selain daripada itu, hidroterma juga menjadi kawasan pelancongan seperti kolam air panas. Okay. Baik, sekarang kita akan tengok sedikit kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik. Antara aktiviti manusia tersebut adalah pembakaran terbuka, penyahutanan, perindustrian dan juga pertanian. Jadi apa kesan dia? Sama ada hakisan tanah, pemanasan global, pencemaran air, udara, terma, bunyi, kepupusan flora dan fauna dan juga banjir kilat. Okey, so sampai di sini sahaja perkongsian cikgu. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.